Tak apa. Jauh ni sama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul jabirah. Apa maksud dia? Orang yang memakai jabirah, penampal. Belat, kalau Kelantan panggil belat. Dia patah, kemudian dia bulu. Kalau dululah, sekarang simen kan. Baik, yang dikatakan sahibul jabirah, masalah 2-3. Orang yang luka dan ditampal dengan obat seperti koyok. Tu koyok. Koyok masuk kitab kan? Koyok. Okay. Atau simen. Bukan simen kontrak tu mau. Kau bawa dengan besi sekali. Simen ya, yang kaki patah bersimen kan. Itu panggil jabirah. Yang tak boleh ditanggalkan. Jadi orang yang keadaan semacam ini dinamakan sahibul jabirah. Orang yang memakai pembalut dari itu ataupun simen. Jika ia nak sembayang, kenalah bertayamum dan basuh anggota yang baik, kemudian sapu dengan air atas tampal tu, kemudian ditayamum. Tengok ni banyak orang tanya ni. Ya, hari-hari orang aksiden. Dia hantar hospital, kaki tergantung nak buat macam mana je kan. Kalau dia belajar pun dia terlupa macam mana kan. Baik. Hukum sembahyang ada huraian dia. Orang yang disimen tadi, kaki, tangan ke apa semua kan. Pertama tengok, jika tampal itu pada anggota tayamum. Apa anggota tayamum? Muka dan tangan. Patah kat tangan atau muka lebam sap kena tampal ini. Contoh dia. Maknanya menghalang air sampai. Jawab dia apa? Wajib qada bila sudah sembuh. Itu satu hukum. Mana kalau di tampalan tu berlaku tempat anggota tayamum, muka dan tangan, tak ada tafsil. Jawab dia dah baik, so dia kena qada apa? Qada balik. Sebab apa? Sebab dua alat taharah tak sampai. Badal dengan mubdal minhu maknanya naqis, kurang. Ya. Kalau orang tanya anak saya patah, dia kata macam mana nak buat sembahyang? Tanya dia, patah dekat mana? Anggota tayamum ke? Dia kata bukan. Kalau bukan, dia tengok tafsir belakang. Kalau dia kata kat anggota tayamum, muka dia kena tampal atau tangan dia patah kena balut tu semua, jawab dia tetap dia kena qada balik apabila sembuh. Sama ada diletakkan tampal itu dalam masa suci atau dalam masa berhadas. Itu tak ada tafsir. Sebab letak tu masa suci lain hukum, dan masa berhadas lain hukum kalau bukan anggota tayamum. Tengok bawah ni. Yang kedua, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, misal seperti kaki, tetapi diletak masa berhadas, wajib qada juga. Tengok dia tadi pergi semayang Jumaat, tiba-tiba aksiden ataupun dia terbabas, patah kaki. Kat mana patah? Kat anggota wuduk ni, bawah tu, bawah buku ladi terpatah. Maka situ dia tengok dulu tafsir dia. Ketika dia patah tu, dia ada semayang tak? Kalau dia tak ada air sembahyang, dia tampal tu, bawa doktor pun balut, dia tak ambil semayang, jawab dia kena qada mutlakan, tak ada bahas ni. 2. Yang ketiga, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, kat kaki tadi patah, diletakkan dalam masa suci, dia ada air semayang, dia accident patah, bawa ke hospital, doktor pun kemaskan, dia pembalut. Tetapi ada najis pula di tempat bawah tu, dia tak bersihkan. Najis tak dimaaf. Jawab dia apa? Wajib qada juga. Jadi ada 3 syarat tu. Pertama, bukan anggota tayamum. Yang kedua, dia nak hantarkan pembalut mesti ada semayang. Kemudian bawa pembalut jangan ada najis. Kemudian satu lagi syarat, jangan makan anggota sahih terlampau banyak. Kata dia perlu balut dalam 4 inci. Dia balut lah lebih sikit, pembalut tu tak apa. Jangan dia 4 inci je, dia balut sampai lutut di simen. Tu habis jawab dia. Habis apa? Maknanya tetap kena qada. Tu. Yang keempat. 4. Jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, diletakkan pada masa suci dari hadas, mana ada semayang. 2. 3. Tidak ada najis. Yang tidak dimaafkan, tetapi tampal itu besar. Tampal itu besar maknanya lebih
atau lebih lebar lebih daripada kadar yang dikendaki. Sebab dia kita kata 4 inci dia cukup. Dia pergi bantai sampai sekaki je bilang bal. Dia banyak angkat anggota lain. Tu tak boleh. Mana dia kena qada tu. Banyak makan anggota yang baik, mana anggota yang sahih? Jawab dia apa? Wajib qada juga. Ni perbincangan nak cerita sahibul jabirah ni lepas daripada dia baik besok wajib qada atau tidak? Ya. 4 syarat, 3 syarat kalau ada tak wajib qada. Kalau tak ada kena qada. Syarat pertama apa? Jangan anggota yang luka tadi pada anggota tayamum. Yang kedua, ya ketika dihantar tadi dia mesti ada air sembahyang. Yang ketiga, jangan ada najis di bawah pembalut. Yang keempat, jangan makan anggota sahih lebih banyak. Sekadar perlu je ambil. Ketiga itu, katakan kaki kanan dipatah, kan? Begitu ambil semayang, dia basuh muka macam biasa, basuh tangan macam biasa, sapu kepala, tiba kat kaki yang berbalut tadi tu, anggota sahih ujung dia tu ada yang tak balut. Basuh tumit dia tu ada lebih tak rosak. Basuh itu, kemudian ambil air, sapu atas pembalut. Sapu, lepas sapu terus tayamum. Start tayamum, muka guna debu, muka dengan tangan. Niat ganti bawah tu, bawah yang tak sampai air tadi. Ya. Sebab tu kalau di muka dia kena qada. Sebab dia sapu tangan misalnya dia. Bila nak sapu, belat ada, air tak sampai. Nak sapu pun debu tak sampai. Jadi maknanya dua alat tak sampai, maka sebab tu dia wajib qada. Mana kalau kena anggota tayamum muka dan tangan tak ada tafsir, mesti kena qada. Ya. Kemudian yang ni lulus ni. Jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, kaki misalnya dia. Satu, dia letakkan masa suci daripada hadas, mana ada air semayang. Dua, dan tidak ada najis tempat dia dimaafkan. Najis tak dimaaf, tak ada. Tiga, sedangkan tampal sekadar dikendaki saja, ini tidaklah wajib qada. Anda wajib qada. Ya. Ingat tu. Kemudian satu masalah 28. Satu tayamum boleh digunakan untuk satu fardu je, dan beberapa sunat sahaja. Tidak sah digunakan untuk dua fardu macam wuduk, tidak. Wuduk lain. Sebab wuduk dia panggil taharah, mana mengangkat hadas. Adapun tayamum, hadas tidak mengangkat. Tayamum dia panggil taharah darurah. Taharah ketika kesuntukan. Sebab tu masa suntuk saja dia boleh. Sebelum masuk waktu tu tak boleh. Ya. Banyak syarat-syarat ni. Niat tayamum sama dah dengan wuduk tak apa. Niat wuduk apa? Nawaitu raf'al hadas, saja aku mengangkat hadas tu, terangkat kan. Ya. Dia panggil satu panggil amrun i'tibari. Satu perkara yang diiktibarkan, yamna'u sihatus salah, yang menegah akan kesahihan sembahyang kalau dia ada. Itu mana hadas. Ya. Jadi maknanya kalau hadas kita angkat raf'al hadas. Kalau tayamum dia tak guna raf'al hadas, dia guna istibahah. Nawaitu tayammumah listibahati fardhu salah atau misil mashab. Tengok ada tiga pula. Situ ada tiga tu. Pertama, tayamum paling tinggi martabat dia kalau dia niat fardu. Nawaitu tayammumah listibahati fardhi salah, dia sebut fardu, atau as-salah al-mafruḍah, semayang difardukan, maka dia boleh buat fardu satu je. Ya sunat banyak tak apa. Nak buat fardu lain kena tayamum balik. Ya, satu. Kalau dia tak niat fardu, saja aku tayamum, kena mengharuskan semayang dia, listibahati salah. Dia tak kata listibahati fardhi salah, maka semayang tu tak boleh buat wajib, dia boleh buat sunat je. Dan yang bawah boleh dia. Yang bawah lagi last sekali apa? Menyentuh Quran di sana ni. Nawaitu tayammuma listibahati masil mishaf. Saja aku tayamum kena nak menyentuh Quran, maka dia boleh buat menyentuh Quran. Main sunat tak boleh, main wajib lagi tak boleh. Itu tiga martabat. Ya. Sebab dia kata dia ni taharah darurah. Lepas tu nak tayamum syarat dia banyak. Kena masuk waktu dulu, dia tak macam wuduk kalau wuduk belum malam waktu dia masuk 3 jam 4 jam tak batal, boleh semayang lagi. Ya. Tayamum tidak. Sebab kalau dia tayamum kena tahu air. Kalau dia tayamum dulu, tiba-tiba orang bang dia hujan turun, habis je. Serius. Bila turun hujan batal tayamum ni. Ya. Ya, tayamum boleh digunakan untuk satu fardu dan beberapa sunat saja. Tidak sah digunakan untuk dua fardu macam wuduk tak.
Tidak sah satu tayamum digunakan untuk khutbah dan sembahyang Jumaat. Satu contoh. Sebab tu musim kau tak ada air ni kan, orang banyak, orang malas nak jadi khatib. Sebab dia 2 kali tayamum pun dia naik baca khutbah, dia kena tayamum, dia turunkan, orang tunggu dia main tanah lagi. Dia kena tayamum pergi lagi tuan, ya. Masa tak tayamum berebut nak baca khutbah, masa macam ni semua betul lah baca khutbah. Sebab dia malas nak tayamum 2 kali. Maksud kita 2 fardu, ya. Dia kena 2 kali. Pendeknya tiap-tiap satu fardu satu tayamum, habis. Kemudian masalah menyapu khuf, masul khuf, maka memakai muzah, khuf atau muzah. Kalau pergi umrah boleh kira mana? Dulu apa RM10 RM20 jaga ni, banyak jual stokin kulit, ya. Kalau tidur pakai tu pun lagi bagus, angin tak masuk kaki. Jadi dia tak jadi kepala angin. Kalau angin masuk kaki, dia kepala angin. Habis tu. Khuf itu kasut yang diperbuat daripada kulit yang nipis, ya. Dipakai oleh orang Eropah, orang Timur Tengah, Arab semua kan, dan lain-lain zaman purbakala dululah. Keadaannya seperti stokin, dan sebelah luar ada kasut yang lain. 2 lapis lah. Setengah-setengah kitab Melayu namakan dia muzah. Mereka memakai muzah ini kerana menjaga daripada sejuk. Ya, sebab kalau negeri tinggi sejuk betul tu bisa dah. Kalau macam apa di apa nama Syria, kalau kena musim sejuk betul, kerana sejuk tu menikam masuk dalam sendi, kadang-kadang menyebabkan mati dan sejuk betul. Bisa sejuk ni. Sejuk kita ni khatul istiwa, lain kita ni tak sejuk mana kan. Habis, jadi mereka biasanya pakai itu untuk mengawal kesejukan. Oleh sebab itu, sebab orang sebelah sini tidak ada menggunakan, tidaklah saya hendak memanjang masalah. Senang dia. Orang sini nak pakai kan, saya pun tak banyak nak urai. Cuma sebut dengan ringkas je lah. Jadi kata orang yang memakai muzah harus menyapu dengan air atas kedua muzahnya, ganti daripada basuh kedua kaki. Ketika mengambil wuduk tidak payah dicabut muzah itu dengan 3 syarat. Maknanya satu rosah syarat beri. Dia pakai muzah kan dengan syarat-syarat ni lah. Cukup je bila dibatal wuduk, dia ambil sembahyang, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, tiba kaki tak payah buka. Tak payah buka, dia sapu atas. Cukup tu. Itu dia punya apa? Rosah syar'i. Syarat bagi kemudahan. Tapi ada 3 syarat. Pertama, memakai selepas sempurna bersuci. Dia kena ada sembahyang dulu, baru boleh sarung. Daripada mandi junub dan mandi hadas. Dan lepas daripada telah sempurna mengambil wuduk ya ataupun tayamum, ya. Dah ambil wuduk, dia sarung dulu, baru sah. Kalau dia ambil wuduk, dia basuh kaki kanan, dia sarung. Kemudian dia basuh kaki kiri, dia sarung. Sah tak? Sah tak? Tak sah. Sebab dia sarung kaki kanan, dia masuk. Kaki kanan punya sarung tak sah. Kaki kiri pun sarung sah. Pula dah. Sebab kaki kiri sarung dah sempurna wuduk. Faham tu? Dia basuh, dia ambil wuduk, kemudian dia basuh kaki kanan, kemudian dia sarung. Tu tak boleh. Sebab kaki kiri belum basuh, wuduk belum sempurna. Dia lapis kaki kiri, dia sarung kaki kiri pula. Kaki kiri punya sarung sah, kaki kanan tak sah. Nak buat macam mana? Kena keluarkan kanan, lepas tu masuk balik. Macam main-main ni je. Ya, keluarkan kanan, awalnya masuk balik. Baru sah. Sebab apa? Patutnya dia tunggu kaki kiri selesai dulu, baru dia sarung. Tu. Mana tadi? Yang kedua, keadaan muzah tu ialah melingkupi keliling tempat yang wajib dibasuh pada 2 kaki, termasuk buku ladi. Yang ada bocor tu, ya. Batu dah kata sini Ali kata Nabi sebut apa? Laukan dinu, ya, birra'i, ya, lakana masul, ya, asfalu afdal aula min a'la. Kalau agama ikut kepala otak, kata Nabi, saya bab muzah afdal kita sapu di bawah. Bab bawah tempat menapak, tapi dalam muzah sapu mana? Atas, ya. Sebab tu kita tak boleh nak hukum perkara ke logik akal, tak boleh.
Akal kita sempit, dia perlu dibalu dengan syarak. Maknanya tamada ala aklin dallah. Siapa pegang pada akal semata confirm sesat, kata Sayyidina Ali. Ya, akal kita ni kontut dan profesor ke pusing ke kontut ya akal dia. Dia mesti dipandu dengan syariat. Kalau syarak hukum Tuhan tak pandang, yang confirm dia babas. Ya, itu di antara katakanlah Sayyidina Ali kias masalah muzah. Muzah ni kalau ikut akal kita sempit ni, tempat mendapat mana? Bawah. Sapu bawah. Tapi hukum nak sapu atas. Ya. Habis tu. Yang ketiga, keadaan dia kuat tahan. Jangan dia jalan gabak oleh dan berjalan tidak pecah termasuk. Serta kedua-duanya suci. Setelah cukup segala syarat ini, bila nak mengambil air sembahyang dibatalkan, nak ambil sembahyang semula, boleh ia pakai sapu di atas tadi dengan tak payah buka, tak payah buka sapu atas ni. Kalau tapi malam mandi wajib dia buka lah dia pada bab sembahyang ni. Tak payah basuh kaki lagi selama berapa? Sehari semalam bagi orang yang mukim, dan 3 hari semalam bagi orang yang musafir. Kalau musafir 3 hari 3 malam dia pakai, tak payah buka. Kalau duduk dalam kampung, mana sehari semalam. Kemudian masa dikira tu, sehari semalam dikira daripada mana tu? Dari mula habis hadas lepas dipakai. Lepas dipakai kan, habis hadas tu, pump je hadas habis, start daripada tu dikira. Ya. Tidak dari mula berhadas atau diri mula menyapu tak. Habis. Contoh, sebagai contoh dia, umpama Zaid lepas mengambil air, mengambil wuduk, dia memakai muzah. Lepas ambil wuduk dia pun sarung 2 kaki. Okey, dikira daripada situ ke sehari semalam? Bukan. Ya. Kira-kira pukul 1:30 hari. Ya, dia sarung tu pada 1:30 hari. Kemudian dia sembahyang zuhur. Lepas itu tahan air sembahyangnya hingga pukul 4 ia berhadas. Tadi pukul 1 kan, pukul 4 dia berhadas. Ya, hingga pukul 5 petang. Pukul 4 dia berhadas, wuduk dia batal. Kemudian sampai pukul 5 petang baru ia mengambil air sembahyang, kena hendak sembahyang asar. Jadi mula sehari semalam itu dikira daripada pukul 5 petang. Itu maksudnya. Ya. Bukan dikira daripada dia batal tu. Dia batal wuduk tadi pukul 3. Ya, tidak juga dikira daripada mula pakai. Dia mula pakai pukul 1. Dia batal pukul 3. Tu dua tu tak kira dia. Bukan kira tadi pakai, dan bukan kira awal dia batal wuduk. Ya, dia kira di akhir tu. Akhir mana? Pukul 5 kan baru dia ambil sembahyang. Tak kira di situ. Maknanya baru dia ambil sembahyang kerana hendak sembahyang asar. Jadi mula sehari semalam tu dikira daripada apa? Jam pada pukul 5 petang tu sampai 5 petang esok. Baru dah dikira. Dalam masa tu dia boleh gunakan lagi. Ya. Tidak dari pukul 4 atau pukul 1. Intaha Bajuri juzuk pertama halaman 89. Tengok itu habis. Kemudian kulit suci disamak. Kulit bangkai. Satu lagi binatang kecuali anjing dan babi. Anjing dan babi sampai kiamat pun dia tak suci dan so cuci mana pun dia tak boleh, tak dibenarkan suci. Anjing dan babi dan semua keturunan dia. Jantan dia babi, dia punya betina kambing ada boleh. Ya. Sebab ke dalam binatang dia ambil yang terlebih keji. Kalau ada campuran aja dengan keji, jawab dia pergi kepada kekejian. Ya, ada orang ambil apa nama tu, benih kambing, anjing bulldog kan, yang telinga panjang tu, dia suntik dalam kambing, jadi kambing tu keluar telinga panjang, dia macam lemak rasa. Rupanya najis murah lazan kan. Jaga di Kedah ada berlaku sekali, dia orang hambat 1 lori hantar balik kepada Thailand macam ni buat kan. Tu kalau haiwan dipilih pada pihak keji, aswak. Kalau manusia dipilih pada pihak yang baik. Ya, laki-laki muslim tiba dia melakukan hubungan dengan yang hubungan cara tak betul dengan perempuan dia kafir, anak kena tarik ikut Islam. Ya, ataupun betina dia tadi bosia main dengan keling jalan, keluar anak tu kena tarik ikut Islam. Tapi yang banyak berlaku ni teruk, dia pergi je dekat cerita beranak keling dia cabut lagi ke anak dia. Akidah budak tu. Ya, yang jahat 2 ekor tu anak tu tak ada pun, anak dia kan tahu kan. Dia maknanya dia akan jaga akidah, banyak berlaku macam tu.
bahaya tu. Kalau manusia mana dipilih pada pihak yang lebih baik. Muslim kafir, mana Muslim, kena tarik ikut Islam mudah. Ya. Kalau binatang tak, yang tadi ikut pada yang lebih keji. Mana kalau ada campuran anjing babi, maka anak tu hukum dia sama juga mughalazah. Sama ada binatang yang halal dimakan seperti lembu dan kambing, atau tidak halal dimakan seperti buaya dan ular. Lain daripada babi, anjing dan keturunan dia tu. Ya, yang dikacuk ni betul boleh. Yang lain semua tu bangkai dia tu, kulit dia boleh dipakai dengan kita gunakan samak. Dipanggil apa? Samak. Babud dibak macam ni. Tapi jaga ni. Dia suci pada apa? Dalam masalah memakai, bukan masalah makan ya. Ya. Lembu tadi langgolori, kebak langgolori. Kan? Tiba-tiba jadi bangkai. Dia samak kulit tadi tu tebal, kan? Dia buat geduk. Atau dia buat apa, buat sejadah. Tiba-tiba dia gunting kulit tu, dia dah bersih kan, dia pun buat kopok je kan. Dia halal pada pakaian, bukan pada makul, pada akli kan. Pada bak makan tak boleh. Bak makan halal dia dengan sembelihan. Kalau tak sembelih dia tetap bangkai. Ya, ada jaga tu. Kemudian ada khilaf ulama, suci dia zahir atau batin? Ya, ada khilaf. Kita samak kulit kambing, bangkai kambing tu ambil kulit, bangkai lembu, bangkai apa kebau kan, kita dah samak, hukum dia suci. Mana kita nak buat sejadah boleh ya. Tapi suci dia tu luar ke dalam, ada khilaf. Setengah ulama kata suci luar dalam, setengah ulama kata suci luar saja, dalam tak ada. Apa beza dia? Kalau dia kata ulama yang mengatakan suci luar saja, dalam tidak, bermakna kalau dia semayang buat sejadah, jangan kaki dia masuk bawah tu, batal semayang. Sebab dalam tu masih najis. Tapi kalau pendapat ulama mengatakan suci luar dalam, tak ada hak, dia nak letak tanah bawah tak apa. Tapi yang muktamad kata suci luar dalam. Suci dalam babul lubs, bukan babul akli ya. Pada bab pakai, bukan bab makan. Ni ada juga dulu cerita kan, dia ambil kulit geduk, dia gunting dalam kena penyakit, meninggal ke apa silap. Pada orang Melayu Indon pandai, dia pandai buat kopok kulit kebau tu. Oh, cantik macam popadom. Tapi makan tu ada bau kebau je lah. Kemudian cara menyamak hendaklah dihilangkan dahulu atau dibuangkan benda-benda yang melekat pada kulit itu, seperti lendir, darah dan lain-lain lah, yang mana boleh menjadi busuk. Itu tujuan disamak. Kemudian disapu ataupun direndam dengan bahan-bahan yang tajam. Ya, kalau dulu majikan apa dulu apa, taik atau benda najis, taik merpati tajam kan, boleh, tak ada masalah. Atau kulit atau kelat raksa seperti tawas. Kemudian buah manjikani ya, boleh juga, jenis tajam dan seumpamanya. Sekalipun bahan itu najis, seperti tahi burung merpati. Mana dalil kata tahi merpati tajam? Mana dalil? Kalau gumang zinc memang cepat bocor kan. Ya, merpati banyak dia pakai atap zinc kan. Oh, cepat bocornya, kejap dah karat. Bertajam. Maka tahi merpati itu ambil ya 2-3 mangkuk kan. Kita gaul tu, hacur dalam apa, dalam air tu, kita simbar dekat tu. Maka tajam tu, maka boleh digunakan ya. Kemudian dibasuh, dengan demikian jadilah bersih dan suci ya. Baik, persoalan sekarang beg-beg yang kita pakai, kasut-kasut yang kita pakai, yang buatan luar negara, yang bukan Islam buat, apa hukum? Beg tangan orang perempuan kan, beg tangan ada, beg kaki pun ada, macam. Baik, sekarang apa hukum, bersih atau tidak? Maka babud dibak, bab samak ni ulama masukkan dalam babut turuk atau babul izalah. Dia tak masukkan dalam babul amal, maka hukum dia sah. Kalau masuk babul amal tak boleh. Sebab apa? Al-kafir laisa min ahli niyah. Innamal a'malu bin niat. Amal tu sah dengan niat. Al-kafir laisa min ahli niat. Orang kafir bukan ahli niat. Bermakna dia punya niat tak ada iktibar. Contoh, dia semayangkan, tak sah semayang. Bersemayang perlu niat. Orang kafir tak sah niat. Kalau benda yang tak perlu pada niat, contoh bab izalah ya. Dan lagi ulama hubungkan bab mandi mayat. Mandi mayat pun masuk izalah. Dia tak masuk Islam lagi, dengan tengah cadang nak masuk Islam akan datang. Contoh, dia ambil syariah, dapat master kan. Wah ya, nama dia apa? Ikut anak mendatang kapi apa tu. Kawan dia meninggal, dia pergi mandikan mayat. Abu hukum sah. Dia nak semayang, semayang tak sah. Sebab semayang amal. Bila amal, innamal a'malu bin niat. Amal dengan niat.
Kalau tak ada niat, maka al-kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir bukan ahli niat. Mana niat dia tidak diiktiraf oleh syarak. Adapun bab izalah tak apa. Ya, macam tadi dia mandikan, betul cara dia belajar kan, boleh. Kemudian bab izalah ni diambil, orang kafir tadi diambil alat-alat, sekarang dia nak alat tajam, hatta benda najis. Sekarang alat tajam banyak bahan kimia diguna. Ingat bila guna bahan kimia, mana maksud dia tadi terhilang bau dan terhilang busuk apa semua tu. Okey, sah, tak ada masalah. Kecuali kulit yang ada bintang 3 itu tak pakai. Tu bintang 3. Ya, itu babi ni. Ya, ada orang kena tu pakai lembut kulit dia macam sedap. Dia tengok-tengok ada tumpuk 3. Maka katanya kulit apa? Ni kulit khinzir ringgit. Khinzir tu apa? Babi lah dia. Tengok dia balingkan tu kasut dia. Ya, dia baling kasut dia. Dia ada bintang 3, 3 tumpuk-tumpuk ni. Atau babi tak boleh. Pakai amat kau sama tak suci kan. Adapun kulit anjing dan babi tidak suci dia sama. Pakai amat pun tak suci. Demikian juga baka-baka dia. Maka kulitnya tidak suci dengan sama. Habis. Apabila telah disama, kulit binatang yang tersebut jadi suci ia, lahir dan batin. Ini kaul muktamad. Ya, luar dan dalam. Mukabil dia ada mengatakan luar saja, dalam tidak. Yang kuat luar dalam. Dan dimaafkan jika ada sedikit bulu padanya. Dia dah sama-sama tu ada bulu terselai 2. Jangan banyak. Kalau banyak tak boleh. Ya, sebab bulu ni hukum dia apa? Bulu binatang, lain anjing babi tu tak ada maaf. Keturunan dia tak ada maaf. Kalau bulu binatang, pertama kita tengok haiwan tu makul atau tidak. Kalau haiwan tu dimakan, maka bulu dia, kalau gugur waktu dia hidup, ayam tercabut bulu, hukum dia suci. Kalau mati dia kita sembelih, hukum dia suci. Kalau mati dia tak disembelih, atau hukum dia ikut bangkai, hukum dia bangkai. Dia ayam serama dia cantik, tiba-tiba seberang tambak sebab dia motor mati. Dia sayangkan bulu ayam, dia ambil cantik. Dia bawa pergi semayang, kuat telinga, batal semayang. Ya, sebab dihukum bangkai. Bulu binatang yang tak dimakan pula, bulu binatang yang tak dimakan, dia suci ketika ada di badan dia saja. Kucing tak boleh makan kan? Ya, kita tak boleh makan dia, dia boleh makan. Dia tak boleh makan, mati pula dia kan? Kita tak boleh makan dia. Jadi bulu kucing tu, kalau sekiranya di badan dia kita pegang urut, tak ada apa-apa, tak ada najis. Kalau dia tanggal aja habis. Bulu tu boleh berpisah di badan dia, bulu kucing. Contoh ni kita ambil semayang. Bila semayang, kucing pun lendat gitu, dia dah melekat kulit kan. Kalau kucing yang jenis apa tu, kucing mahal tu, dia tahan sikit. Kalau kucing kampung cepat, luruh bulu macam ni, dia sendat 4-5 helai. Jawab dia apa? Kena basuh tangan kaki. Tak payah ambil semayang. Semayang tak batal, maknanya najis. Kalau 1 helai 2 helai dimaafkan. Kita pun lepas semayang tengok kucing lendat, dia tengok kaki tu, tertumpuk bulu dia tu. Lebih daripada 3 helai. Jawab dia kena semayang balik, basuh balik kaki, semayang balik. Sebab apa? Bulu binatang yang tak dimakan selain anjing babi, dia suci ketika dia hidup je. Kalau dia mati, najis. Kalau dia bercerai pun najis. Persoalan dia sekarang masalah bulu ayam yang dijual dengan rotan. Tu ulama kata tak apa, dia pakai istisabul asli. Asal bulu ayam tu suci, maka dia suci. Kecuali kalau kita nampak dia ambil pada bangkai kan, dia nampak layan tu kena langgar lori, mati dah, dia ambil bulu kawan dibuat gitu. Itu tak boleh lah, kita nampak yakin. Sebab bulu binatang yang jadi bangkai, hukum dia bangkai. Bangkai apa jadi bangkai? Binatang ayam, dia tak disembelih, maka hukum dia bangkai, maka bulu lepas tu bangkai. Kalau binatang yang dimakan ketika dia hidup, suci. Bercerai daripada badan dia pun suci. Dan suci apabila disembelih. Itu hukum bulu. Hukum bulu pun banyak macam habis. Mana tadi? Kemudian lain daripada kulit, bulu bangkai, tulangnya, kukunya, tanduknya, dan lainnya seperti kuku harimau, kuku helang, najis, tidak jadi suci dengan disamak. Gajah boleh makan gajah? Boleh makan gajah? Tak boleh. Dia boleh makan, kita tidak makan dia. Jadi gading dia tak hukum najis, pada tak boleh makan tadi. Banyak kadang-kadang buat ulu kamu gading, lepas tu dia letak sini semayang, kacau je dia. Sebab haiwan yang tidak boleh dimakan, segala juzuk dia bila mati hukum dia najis. Tengok tu, bulu bangkai, tulang dia, kuku dia. Ada orang ambil apa? Taring harimau.
Dia kata apa? Buat pengerun anjing. Sebab anjing boleh hidu kan. Jadi berhidu bau gimau tu dia kan, dia jauh kan. Jadi ambil taring gimau tu dibalut, dia bawa dalam kocik dia. Kan, bawa pergi masjid, subuh-subuh kena kejar anjing. Dia bubur dalam kocik dia. Kan dia semayang terlupa buka, batal semayang kan. Ya. Tu kalau pakai taring gimau tu kan, anjing memang dia lari biasa gitu. Kalau dia tak lari, dia kena lari. Kucing kejar dia ulang. Dan tanduk diambil bila tu? Kalau dia ambil tanduk ketika dia hidup ataupun ketika sembelih tak apa. Kalau dia dibangkai tak boleh. Dan lainnya seperti kuku harimau itu semua najis, kuku helang najis, ya, tidak jadi suci dengan disamak. Ya, dia ada samak jadi suci, yang ni tak suci ni. Tu. Kemudian yang dikatakan bangkai ialah binatang yang hilang nyawa dengan tidak disembelih. Sembelih mana? Yang diiktiraf oleh syarak. Kalau sembelih pakai tali entah tiba-tiba tak putus meri apa tak sah, jadi bangkai tu. Banyak kan orang sembelih kalau dia putus, ya, tiba dia mati, tak aja dia kupas dia korban, banyak cerita. Dia bagi orang makan bangkai haram pun, masya-Allah. Seperti disembelihnya binatang yang tiada halal, ya, dimakan seperti kaldai, baral dan lain-lainnya, maka tak sah. Dan seperti disembelihnya binatang yang halal dimakan dengan tulang, sembelih tak kena cara, ya, tak sah. Atau sembelihan orang majusi tak sah, atau sembelihan orang dalam ihram, ya, maka binatang semua dipanggil pada buruan tadi, terus panggil apa? Haram kemudian. Adapun anak kambing atau seumpamanya dalam perut, kita sembelih binatang lembu, kambing ke kebau ke, tiba-tiba dalam perut tu ada anak, ya, boleh makan tak anak tu? Tengok sini yang disembelih tadi, dan dikeluarkan didapati mati, tidak payah dikecualikan daripada perkataan bangkai, ya, ini tidak payah dikecualikan. Kerana apa? Kerana anak kambing itu mati dengan sebab sembelihan ibu ni, ya. Zakatul janin, zakatul ummi. Zakatul janin, sembelihan anak janin dalam perut tu, ialah zakatul ummi, seperti sembelihan ibu dia, bermakna kena sembelih. Kalau baca zakatul janin, zakatul ummi lain, dibaca nasab dengan baca dengan rofok dan lain hukum. Kalau kata zakat ai ka zakatil ummi, mana kena sembelih juga. Tapi zakatul janin, zakatul ummi, mana sembelihan janin dan sembelihan ibu dia. Mana kita sembelih ibu dia, tengok anak dah mati dalam, ada boleh makan, ya. Tapi kalau dia bergerak, ada hayatul mustaqirah, terbelah perut dia boleh bangun, tu kena sembelih balik kalau nak makan. Dia tak semangat tengah mak, kalau nak makan sembelih lah, kata tak, piara je lah kan, itu maknanya. Dan bukan mati dengan sebab yang lain. Jadi matinya itu termasuk dalam sembelihan yang diiktiraf oleh syarak, halal dimakan, ya. Dia bukan bangkai. Mana anak yang mati ketika sembelih, anak mati jalan sekali, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau dikeluarkan daripada perut ibunya, dapati hidup ketika ia hendak dilihat atau diperiksa, dia keluar tu hidup, tengok periksa dia, sekira ia hidup secara nyawa ikan, dia panggil hayatul mazbuh. Dia ketik mati, tu nyawa ikan panggil. Halal juga dimakan dengan tak payah sembelih. Kita sembelih, buka perut dia, terketik-ketik kawan, lepas tu kejap lagi padam, ya, tu tak payah sembelih. Dia tak tergamak nak makan. Kita tak cerita awak punya tergamak, hukum. Macam makan arnab kan, dia geli tengok arnab kan, dia tengok arnab macam apa, dia kucing katakan, tak tergamak, kalau tak tergamak lain hukum. Hukum kata boleh makan kan. Kadang-kadang macam ni dia kena ke, dia bela, dia sembelih arnab, dia masak sedap bagi orang makan, sedap lagi, dah habis makan tu arnab, muntah balik kawan. Muntah balik kawan, betul kau kena kan, kau pula kena arnab, halal kan, halal. Kau tak selera tu hal lain. Baik, sekiranya hidup betul. Apa makna hidup betul? Ada hidup tak betul lah. Hayatul mustaqirah, dia ada hayatul mazmu' dengan hayat mustaqirah. Kalau hayat mustaqirah, mana dia bangun boleh alam betul, ketika tu kena kau nak makan, kena sembelih oleh anak tu, kau tidak tak boleh makan, ya. Itu maknanya. Ada pembangkai anak Adam, wallahu alam. Allah karim.